Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Nur Syam dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Shina Miftahul Haroma dari kelas 6S1K1 ingin membentangkan fungsi bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik memainkan peranan atau fungsi yang sangat besar pada zaman keagungannya dahulu. Dalam hal ini, bahasa Melayu klasik berfungsi sebagai bahasa perantaraan iaitu lingua franca, bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa undang-undang dan bahasa persuratan. Fungsi bahasa Melayu klasik sebagai lingua franca. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di alam Melayu pada abad ke-16 dapat dibuktikan daripada daftar kata Melayu Itali yang disusun oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1521 Masihi. Penyusunan daftar kata itu dilakukan oleh beliau untuk memudahkan hubungan perdagangan antara orang barat dengan penduduk tempatan. Kata-kata yang didaftarkan dalam daftar kata itu pula berdasarkan pada bahasa Melayu yang dituturkan oleh penduduk Pulau Tidore. Kedudukan Pulau Tidore yang begitu jauh dari tempat asal bahasa Melayu menggambarkan betapa luasnya penyebaran bahasa Melayu pada ketika itu. Bukti lain yang menunjukkan bahawa penyebaran bahasa Melayu klasik sebagai lingua franca pada abad ke-16 terdapat pada catatan Jan Huygens van Lieshoten, seorang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586 hingga 1592. Beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu pada masa itu bukan sahaja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa negeri timur yang lain, sehinggakan orang yang tidak mengetahui bahasa Melayu di alam Melayu disamakan dengan orang yang tidak tahu akan bahasa Perancis di negara Belanda pada masa itu. Fungsi bahasa Melayu klasik sebagai bahasa pentadbiran. Selain berfungsi daripada lingua franca, bahasa Melayu klasik juga sangat besar peranannya sebagai bahasa pentadbiran, iaitu menjadi bahasa rasmi dalam pentadbiran kerajaan. Dalam hal ini, bahasa Melayu klasiklah yang digunakan oleh kebanyakan kerajaan Melayu dalam urusan surat menyurat dalam kalangan raja di Kepulauan Melayu sendiri, serta antara Raja Melayu dengan raja-raja negara asing dan antara Raja Melayu dengan para pedagang Eropah. Surat-surat izin perniagaan kepada pihak asing, khususnya dengan pedagang asing, ditulis dalam bahasa Melayu klasik juga. Seterusnya, fungsi bahasa Melayu klasik sebagai bahasa ilmu. Fungsi bahasa Melayu klasik sebagai bahasa ilmu terlihat pada zaman Kerajaan Aceh. Zaman tersebut merupakan zaman kegemilangan keintelektualan Melayu yang memperlihatkan cendekiawan Melayu menghasilkan karya ilmu dalam bahasa Melayu klasik. Di Aceh, bahasa Melayu digunakan dalam penulisan ilmu tasawuf dan falsafah Islam. Antara tokoh penulis yang penting termasuklah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Syekh Nuruddin Al-Raniri dan Abdul Rauf Al-Sinker. Antara karya-karya ilmu agama Islam yang ditulis oleh Hamzah Fansuri ialah Syarab Al-Ashikin, Asrar Al-Arifin, Al-Muntahi. Seterusnya, Syamsuddin Al-Sumatra, iaitu Miratul Mukmin, Jauhar Al-Haqaiq, Miratul Iman, Miratul Hakikah. Syekh Nuruddin Al-Raniri pula Al-Siratul Mustaqim, Al-Tibyan fi Ma'rifah Al-Adyan. Seterusnya, fungsi bahasa Melayu klasik sebagai bahasa undang-undang. Bahasa Melayu klasik juga digunakan dalam bidang undang-undang. Undang-undang ini digubal oleh penulis-penulis di istana
dengan perintah raja dan menjadi peraturan yang diamalkan oleh raja-raja Melayu untuk mentadbir negeri-negeri di alam Melayu. Dalam naskah Undang-Undang Melayu Lama ini, dibicarakan tentang aspek perlembagaan yang menyentuh kedudukan raja dan para pembesar, susunan pentadbiran negara, undang-undang yang berkaitan dengan jenayah, kekeluargaan, pewarisan, perdagangan dan pertanian. Antara naskah undang-undang yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik termasuklah Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Perak dan Undang-Undang Johor. Yang terakhir, fungsi bahasa Melayu klasik sebagai bahasa persuratan. Bahasa Melayu klasik juga berperanan sebagai bahasa persuratan. Peranan tersebut terbukti dengan terhasilnya pelbagai karya sastra klasik dalam bahasa Melayu. Karya-karya sastra klasik itu ada yang digunakan untuk menguatkan semangat rakyat dalam menemani peperangan. Misalnya, Hikayat Muhammad Hanafiah. Selain itu, karya-karya itu juga menjadi sumber hiburan kepada rakyat untuk meredakan tekanan dan merehatkan fikiran mereka. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.